Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam rancangan khas sempena peristiwa nuzul Al-Quran pada tahun ini. Saya Muhammad Faris bin Azman, pengacara TV PSS Ibnu Khaldun Channel, Sekolah Rendah Arab dan Penuh. Peristiwa nuzul Al-Quran ialah peristiwa penurunan ayat Al-Quran dari langit kepada Nabi Muhammad SAW. Umur baginda ketika itu ialah 41 tahun. Wahyu yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, iaitu pada hari Jumaat bersamaan 17 Ramadan. Al-Quran mula diturunkan di Gua Hira, Jabal Nur, 6 km dari Mekah. Tempoh Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Lama ya kawan-kawan. Ayat Al-Quran yang pertama adalah Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Ia mengupas peristiwa nuzul Al-Quran dengan lebih terperinci. Mari kita sama-sama mendengarkan tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Man Tajuddin bin Man Ibrahim. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Guru Besar Ustaz Mahfuz bin Rahmat, barisan guru penerus kanan, guru-guru, murid-murid ustaz-ustazah Sekolah Rendah Arab dan Penuh yang saya kasih sekalian. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Panitia Sejarah dengan kerjasama Panitia Pendidikan Islam dan Pusat Sumber Sekolah kerana telah berjaya menganjurkan program tazkirah berkenaan dengan peristiwa yang paling besar di dalam peristiwa paling besar, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Okey, pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada bulan Ramadan ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Seperti mana kalau kita ketahui ada orang yang mengharapkan bulan Ramadan tetapi dia tidak sempat untuk berada di bulan Ramadan. Ada yang bulan Rejab, bulan Sa'ban telah dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu orang sebanyakan daripada kita apabila masuk bulan Rejab, bulan Sya'ban, mereka mendoakan doa seperti yang selalu kita dengar di masjid. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Semua orang mengharapkan mereka bertemu pada bulan Ramadan kerana pada bulan Ramadan ini padanya mempunyai pelbagai keistimewaan, yang mana ada orang yang berlalu begitu sahaja pada bulan Ramadan. Mereka tidak mengambil peluang dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadikan orang yang mana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad mengaminkan doa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Apabila Nabi Muhammad nak naik ke mimbar dan Nabi Muhammad berhenti sekejap, dan apabila sahabat mendengar Nabi Muhammad menyebut amin, amin, amin 3 kali,
Jadi salah satu amin yang diaminkan oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril berkata, makna celakalah orang yang mana apabila berlaku bulan Ramadan tetapi berlalu begitu sahaja, mereka tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna bulan Ramadan ini dia tidak mengambil peluang yang diberi oleh Allah yang mana padanya terdapat pengampunan. Allah Maha Pengampun. Kalau kita berdoa, insya-Allah Allah akan ampunkan doa kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya orang yang dahulu daripada kita, mereka pun berpuasa. Kesan daripada puasa ini, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah inti pasti ataupun kesan objektif daripada puasa, untuk melahirkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita dah dilatih masuk dalam madrasah puasa selama sebulan. Kita makan tak boleh, melihat perkara yang diharam pun kita mengawal diri kita. Dan apabila berlakunya habis bulan Ramadan, janganlah kita bebas. Maknanya kita dah masuk madrasah bulan Ramadan. Apabila habis sebulan berpuasa ini, selepas daripada bulan puasa, kita masih lagi mengamalkan apa yang seperti mana yang kita amalkan di dalam bulan puasa. Jadi kalau kita berjaya macam ni, itulah kesannya. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okey, masa berlalu begitu pantat, sedar tidak sedar, kita rasa baru semalam kita menyambut bulan puasa, satu puasa, satu bulan. Sekarang ni dah nak hampir dah dalam 17 Ramadan. Dalam 17 Ramadan ini berlaku satu peristiwa yang paling besar, iaitu peristiwa nuzulnya Al-Quran. Nuzul maknanya turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah mencabar orang-orang yang terdahulu, pesyair supaya mereka menciptakan seperti Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika engkau ragu-ragu berkenaan dengan Al-Quran ini, maka bawa datanglah seperti mana Al-Quran, ataupun satu surah ataupun ayat seperti Al-Quran. Tetapi mereka tidak mampu untuk meniru gaya bahasa seperti Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah, dan Al-Quran akan terpelihara sehingga akhir akhirat. Sehingga hari akhir kiamat nanti, Al-Quran ini terpelihara daripada sebarang bentuk penyelewengan. Kalau kitab lain, penyelewengan, mana mau kitab Injil, kitab Zabur, dah berlaku penyelewengan. Tetapi Al-Quran insya-Allah akan terpelihara sehingga kekal ke hari kiamat. Okey, kalau kita tengok peringkat penurunan Al-Quran, Al-Quran diturunkan sekaligus daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Kemudian daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Kemudian daripada Baitul Izzah inilah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat.
Kita tengok dalam ayat Quran, Allah menyebut wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmah kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Wama arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Dan kami mengutuskan engkau Muhammad melainkan membawa berita gembira kepada orang yang beriman, dan membawa berita amaran kepada orang yang ingkar. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membaca dengan tenang, dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Kalau kita tengok cara penurunan Al-Quran, kadang-kadang kita secara ringkas saya sebut, kadang-kadang malaikat Jibril dia turun menyampaikan wahyu di dalam bentuk asal je. Bentuk asalnya jadi Nabi Muhammad dapat melihat bagaimana rupa paras malaikat Jibril. Kadang-kadang malaikat Jibril dia menurunkan wahyu berjumpa dengan Nabi Muhammad menyerupai para sahabat. Dan kadang-kadang dia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad menyerupai orang asing. Orang asing maknanya orang yang Nabi pun tak kenal, dengan rupa paras yang tampan dan rupa paras yang tampan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Al-Quran ini merupakan mukjizat, dan Al-Quran akan memuliakan seseorang pembacanya di dunia, di alam kubur, dan juga di akhirat nanti. Bagaimana Al-Quran memuliakan seseorang di dunia? Kalau kita tengok orang yang baca Quran, insya-Allah orang yang menghafal Al-Quran di dunia lagi, dia akan dapat kelebihan yang tertentu yang Allah berikan. Kadang-kadang saya tengok sahabat saya pun yang mana penghafal Quran dekat dunia tu rezeki dia melimpah ruah. Dan juga apabila kita meninggal, kita akan meninggal masuk dalam alam barzah. Dekat alam barzah nanti malaikat munkar nakir dah menunggu untuk menyoal apabila kita masuk dalam barzah. Dan kita hanya mampu menjawabnya hanyalah dengan amalan kita yang menjawab. Soalan yang dah bocor dah lama dah, kita dah tahu dah apa yang dia tanya akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Munkar nakir ni dia akan buat penumpur yang besar. Penumpur tu dikatakan kalaulah dia memukul gunung pun akan berkecai. Al-Quran juga dia memberi syafaat kepada pembacanya, penghafalnya apabila masuk di dalam alam kubur. Apabila kita seperti mana yang kita tahu, apabila kita masuk dalam alam kubur nanti, selepas itu malaikat munkar nakir akan datang menyoal kita. Soalan yang dah bocor. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu. Tapi yang menjawabnya ialah amalan kita. Kalau kita tidak dapat, kita tak ada amalan, jadi malaikat munkar nakir akan menyoal dan akan memukul kita. Malaikat munkar nakir bawa tukul yang besar. Diceritakan bahawa kalaulah malaikat munkar nakir mukul gunung akan berkecai. Jadi yang membaca Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di dalam alam kubur nanti. Dan Al-Quran juga memberi manfaat, syafaat kepada kita apabila kita di hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti, ahli Al-Quran akan dikumpulkan bersama dengan ahli Al-Quran, dan
Allah akan panggil ahli Al-Quran, masuklah ke dalam syurga-Ku. Okey. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi, tabi'in, mereka, amalan mereka apabila di dalam masuknya bulan Ramadan, berkaitan amalan mereka berkaitan dengan Al-Quran. Okey, kalau kita tengok pada zaman sahabat tabi'in, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, mereka menangguhkan kuliah yang berkaitan dengan ilmu fiqh ataupun pengajaran ilmu tauhid. Mereka lebih menumpukan kepada Al-Quran dan juga Qiyamul Lail. Kalau kita tengok, bagi contoh, pada zaman sahabat Abdullah bin Umar, beliau mampu untuk satu kali seminggu khatam Al-Quran. Bulan Ramadan satu kali khatam Al-Quran, satu kali seminggu khatam Al-Quran. Dan kalau itu pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, contohnya Aswad bin Yazid, itu ulama Kufah, dia mengkhatamkan Al-Quran 2 malam sekali. Mana 2 malam satu kali khatam Quran, 2 malam khatam Quran. Dan ulama mazhab kita, Imam Syafi'i mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan puasa 60 kali khatam Al-Quran. Maknanya satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Mana setiap masa sentiasa membaca Al-Quran. Jadi saya mengharapkan kita semua jadikanlah Al-Quran ini bermula daripada peristiwa nuzul Al-Quran ini untuk kita sentiasa membaca Al-Quran dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Kita ambillah kaedah, kalau kita tak mampu untuk melakukan semua, jadi kita jangan tinggalkan semua. Maknanya kalau kita tak mampu nak khatam Al-Quran 2 kali seminggu, 1 kali, sekurang-kurangnya kita membacalah 1 hari 1 juzuk Al-Quran, 1 hari 1 juzuk Al-Quran. Kalau kita tak mampu 1 hari 1 juzuk, kita bacalah 1 hari 1 muka surah Al-Quran, 1 hari 1 muka surah Al-Quran. InsyaAllah kita mampu melakukannya. Saya rasa setakat itu sahaja. Mudah-mudahan apa tazkirah ringkas yang saya sampaikan ini kita sama-sama mengamalkan dan sentiasalah membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sentiasa di hati kita. Saya rasa setakat itu sahaja. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu daripada saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar tazkirah yang telah disampaikan oleh Ustaz Wan Tajuddin sebentar tadi. Oleh itu, mari kita sama-sama memperbanyakkan bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Jom kita uji minda dengan menjawab soalan kuis yang telah disediakan pada pautan di bawah. 3 peserta terpantas akan menerima hadiah istimewa. Sekian saja daripada saya, Muhammad Faris bin Nur Azman, pengacara TVPSS, Ibnu Khaldun Channel, Sekolah Rendah Arab dan Penuh. Ma'assalamah.